Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Selamat datang ke kelas PJPK Cikgu Zawawi. Hari ini kita akan belajar lagi mata pelajaran pendidikan kesihatan. Topik kita pada hari ini ialah masih di bawah unit 11, penjagaan dan keselamatan diri di bawah bidang PIAS, di mana kita telah belajar tentang sistem reproduktif manusia dan kita telah belajar penyalahgunaan bahan inhalan. Dan pada hari ini kita akan mengenali tajuk baru iaitu berkaitan dengan konflik dan stres dalam keluarga. Okey, mari kita tengok dalam buku teks muka surat 82, pengurusan mental dan emosi, konflik dan stres dalam keluarga. Okey, cikgu akan baca dan kamu akan dengar. Kita sering menghadapi konflik dalam kehidupan harian. Jika kita tidak berjaya mengatasi konflik, keadaan ini boleh menyebabkan stres. Mari kita lihat beberapa situasi konflik dan stres yang sering terjadi dalam keluarga. Okey, hari ini kamu akan kenal konflik dan stres. Di mana kalau berlaku konflik, okey, selepas itu akan menyebabkan stres. Okey, apakah itu konflik? Konflik bermaksud perselisihan atau pertentangan antara individu dari segi idea, kepentingan dan lain-lain. Okey, perselisihan dan pertentangan. Okey, kita tengok contoh situasi. Ini contoh situasi yang pertama. Okey, tidak mengemaskan mainan. Adik kemaskan mainan ini, tapi adik kamu tidak mengemaskan mainan, akan menyebabkan situasi konflik. Yang kedua, berebut tempat duduk. Okey, kamu dengan adik berebut tempat duduk. Ini tempat adik, ini tempat abang. Kamu berebut tempat duduk, akan menyebabkan konflik. Okey, yang ketiga, berebut mainan. Adik pun hendak main juga. Okey, kamu berebut mainan. Okey, dia akan menyebabkan berlaku situasi konflik. Okey, kita tengok apakah kesan konflik. Okey, kesan dia adalah akan merenggangkan hubungan kekeluargaan sekiranya berlaku situasi yang cikgu terangkan tadi. Okey, akan berlaku pertengkaran, putus asa, cepat marah, kemurungan dan gangguan kesihatan sekiranya berlaku situasi konflik yang cikgu terangkan tadi. Tidak kemaskan mainan, berebut tempat duduk, berebut mainan. Okey, kita tengok cara ataupun langkah mengatasi konflik. Okey, kenal pasti konflik. Okey, kamu kena kenal pasti konflik. Contohnya merebut mainan tadi. Kamu kena kenal konflik tu kenapa berebut mainan. Okey, kamu kena bincang dengan adik, kakak ataupun abang kamu kenapa berebut mainan. Okey, kenal pasti punca konflik itu. Okey, yang kedua, rujuk orang dewasa yang boleh dipercayai seperti ibu bapa, kaunselor dan guru. Okey, kalau di rumah kamu boleh rujuk pada ibu bapa. Contoh berebut tempat duduk tadi, kamu bincang dengan ibu dengan bapa kenapa berebut tempat duduk. Okey, lepas tu masalah akan selesai. Seterusnya tidak akan berlakunya konflik. Okey, ketiga, laksanakan cadangan dan nasihat. Okey, pastikan ada cadangan dan nasihat. Dan yang keempat, membuat penilaian tindakan yang diambil. Okey, sekiranya penyelesaian seperti yang kamu bincang tadi yang dengan ibu dan ayah, okey, kamu kena buat penilaian. Okey, baru tidak berlakunya konflik. Okey, seterusnya kita tengok yang di bawah ni terlebih dahulu. Kamu juga boleh makan, beriadah, menonton televisyen bersama-sama keluarga untuk mengelakkan konflik. Okey, kamu boleh beriadah, menonton televisyen bersama-sama keluarga untuk mengelakkan konflik. Okey, itu adalah cara yang terbaik sekiranya berada di rumah. Okey, kita tengok seterusnya ialah berkaitan dengan stres. Kalau berlaku konflik tadi, selepas itu akan menyebabkan stres. Okey, ini adalah antara situasi stres. Okey, yang pertama, tekanan menghadapi peperiksaan. Okey, saya perlu menjaga adik. Peperiksaan semakin hampir, banyak lagi yang saya belum ulang kaji. Okey, jadi dia akan menghadapi tekanan menghadapi peperiksaan sebab dia fikir pasal adik dia, adik yang tidak kemas mainan, tidak meletakkan mainan di tempat yang betul, dia terpaksa jaga, jadi tekanan menghadapi peperiksaan. Okey, yang kedua, pergaduhan antara adik-beradik. Yang ni
ini adalah sepatutnya kita elak kepada pergaduhan. Contoh berebut tempat duduk tadi, dia akan menyebabkan pergaduhan. Adik, kenapa kau yakkan buku abang? Itu contoh dia. Jadi akan berlaku pergaduhan. Yang ni patut kita elak. Okey, dan ketiga, hilang keyakinan diri. Kakak tidak mahu bercakap dengan saya. Apakah salah saya akan menyebabkan hilang keyakinan diri? Okey, seterusnya. Okey, lupa cikgu tadi. Ini adalah maksud stres. Stres ialah keadaan resah, cemas, tegang dan sebagainya akibat tekanan mental atau fizikal. Ini adalah maksud stres. Keadaan resah, cemas, tegang dan sebagainya akibat tekanan mental dan fizikal. Okey, tadi kamu dah tahu situasi stres. Sekarang kita akan tengok kesan stres. Ini adalah kesan-kesan stres. Akan berlaku murung, kemurungan, memberontak, bertindak di luar kawalan, putus asa, gangguan mental. Ini adalah antara kesan-kesan stres. Okey, kita tengok cara ataupun langkah mengatasi stres. Penawar bagi stres. Amalkan 10B yang berikut. Okey, ini adalah 10B kita kena amalkan untuk menawar stres. Berfikiran positif, berurut, berkata, relax, ini boleh diatasi. Bersenam, berehat dan mendengar muzik, bertenang, bernafas dengan dalam, beribadat, bercakap dengan seseorang dan beriadah. Ini adalah 10B untuk mengatasi stres. Okey, jadi pada hari ini kamu telah belajar tentang konflik dan stres dalam keluarga. Sekian, jumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang.